saya ingin memberikan nasihat kepada kedua-dua pihak, iaitu pengurusan korban dan juga peserta-peserta korban. Dalam musim korban ni, salah satu korban yang orang suka buat iaitu korban perdana. Korban perdana ni maksud korban kelompok ataupun korban dalam satu kumpulan yang melibatkan binatang korban tu 5-6 ekor, 7-8 ekor, kadang-kadang sampai puluhan ekor. Maka bila korban berkelompok ni ataupun korban perdana, dia melibatkan dua pihak. Yang pertama pengurusan, yang kedua peserta korban. Jadi sempena musim korban yang bakal menjelang ini, saya ingin memberikan nasihat kepada kedua-dua pihak, iaitu pengurusan korban dan juga peserta-peserta korban. Kepada peserta korban, saya ingin memberikan nasihat ini. Yang pertama sekali, serahkan wang kepada pengurusan korban. Kemudian setelah itu, wakilkan kepada pengurusan korban, jawatan kuasa ke dan seumpamanya. Wakil apa? Wakil untuk membeli binatang korban. Kerana ada setengah orang dia bagi duit, dia tak wakil untuk membeli. Saya pesan ni supaya nak memastikan korban itu sah. Kemudian kalau peserta korban pada hari korban dia tidak berada di tempat sembelihan, wakil siap-siap, wakil untuk menyempurnakan korban, diwakilkan kepada pengurusan korban. Kemudian peserta korban pula pada hari korban, kalau dia berada di tempat mengadakan korban, dia boleh mengagihkan sendiri daging korban, ataupun dia mewakilkan kepada pengurusan korban, ataupun dia buat dua pilihan, sebahagian dia agihkan sendiri, sebahagian lagi diserahkan kepada pengurusan korban. Masih lagi tentang peserta korban, semasa nak ambil daging korban itu, yang pertamanya di antara peserta korban ni, mereka berhak mendapat sama banyak mengikut bahagian yang disertai, iaitu daging-daging korban. Adapun komponen-komponen yang lain daripada binatang korban seperti hati, limpa, tulang, lagi apa lagi, ekor, ni bolehlah cara tasamuh ataupun bertolak ansur. Sebab kalau hati besar ni 7 orang nak share jadi payah. Itu boleh bertolak ansur. Yang mesti sama banyak adalah daging korban. Kepada pengurusan korban pula, saya ingin berpesan. Yang pertama sekali, pastikan setiap peserta korban menyerahkan wang kepada pengurusan korban. Dan setelah diserahkan wang tu, pastikan mereka mewakilkan kepada pengurusan korban untuk membeli binatang korban. Jika tidak diwakilkan, buat mana duit tu pegang sajalah. Saya pesan ni supaya nak memastikan korban yang dilakukan adalah sah mengikut hukum syarak. Contohnya, saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk membeli binatang korban saya, untuk membeli lembu korban saya. Dia wakil pembelian. Sebab pembelian ini adalah cara pemilikan. Jika tidak dibeli, maka tidak dimiliki. Pemilikan binatang korban adalah wajib supaya korban itu adalah sah mengikut hukum syarak. Kemudian oleh kerana korban perdana ni melibatkan bilangan binatang yang banyak, dalam konteks di tempat kita biasanya lembu lah. Binatang yang banyak, mungkin 10 ekor ataupun lebih, ataupun 7-8 ekor, maka nasihat saya kepada pengurusan korban, belilah binatang korban ni pada saiz yang sama ataupun lebih kurang sama. Jangan nampak perbezaan yang ketara. Lembu pertama terlampau besar, lembu yang kedua kecil sungguh-sungguh, sedangkan harga yang dibayar oleh setiap peserta adalah sama. Itu nama dia kezaliman tidak adil di dalam menguruskan korban. Juga pastikan binatang korban ni dari jantina yang sama, supaya tidak ada komplain. Kalau jantan ke semua, betina semua, dan kalau boleh juga daripada warna yang sama. Sebab saiz yang sama ni dia ada keafdalan tersendiri. Jantan itu lebih afdal daripada betina, dan warna tu pun dia ada keafdalannya. Dia ada 6 jenis warna binatang mengikut keutamaan. Yang pertamanya, warna yang paling utama adalah warna putih. Kalau putih ke semua, hitam ke semua. Kemudian saya berpesan kepada pengurusan korban supaya semasa menyembelih binatang korban tu, binatang dah sampai, panggil peserta korban tu. Kalau 1 ekor lembu contohnya disertai oleh 7 orang, maka panggil setiap orang tu, maka tentukan siap-siap, ini lembu tuan-tuan bertujuh, ini lembu tuan-tuan bertujuh. Dia tak boleh main cara rambang, teka sana sini. Kita bimbang takut korban itu tidak sah. Pengurusan korban dia kena buat cara sistematik dan syar'i, iaitu mengikut hukum syarak. Kemudian pesan saya juga kepada pengurusan korban, pastikan bahawa setelah disembelih lembu-lembu korban itu, jangan digaulkan sekali lembu korban tu sehingga diagih daging sama banyak. Ini tidak sah. Mana
Kalau sembelih lembu A, lapah di satu tempat, biarlah tuan kepada lembu A itu 7 orang yang berkongsi. Lembu B, tuan yang lain pula. Tak boleh digaulkan semua sekali, lepas itu timbang sama banyak, dibagi kepada peserta korban. Tak sah, sebab setiap orang dia tidak tahu dia mengambil daging daripada lembu siapa. Kalau nak digaulkan sekali ni boleh, dengan syarat tidak ada seorang pun peserta korban yang ingin mengambil daging korban untuk dirinya dan untuk diagihkan sendiri. Dia serah sebulat-bulatnya, macam orang buat korban di luar negara tu. Dia serah bulat-bulat, hak tu boleh digaulkan semua sekali, sebab tidak ada seorang pun peserta korban yang nak mengambil daging korbannya untuk diagihkan sendiri ataupun untuk dimakan. Itu maksudnya. Dan juga kepada pengurusan korban, saya nasihatkan dalam kita mengutip wang untuk korban tu, jangan kutip cukup-cukup. Katakan satu bahagian lembu harganya 700, jangan kutip cukup-cukup. Kutip bagi lebih sikit. Iaitu contoh 730 atau 750 dengan tujuan untuk pengurusan. Pengurusan ni buat apa? Nak beli plastik, nak beli makan minum, orang buat kerja, nak upah tukang sembelih, nak upah tukang lepah dan seumpamanya. Dan ekstra 50 ni nyatakan siap-siap kepada peserta korban. Harga sebahagian lembu adalah 700, tapi kami nak kutip ekstra 50 untuk tujuan pengurusan. Ini cara dia. Baru betul cara kita nak urus korban, daging korban. Dan pesanan saya kepada pengurusan korban yang berikutnya ialah semasa membuat agihan daging-daging binatang korban ini, tanya dulu kepada peserta korban sama ada mereka nak agihkan sendiri ataupun mereka nak serahkan kepada pengurusan korban untuk mengagihkannya. Jika peserta korban memilih untuk mengagihkan sendiri, maka pengurusan korban tolong urus sembelihan, lapah, kemudian masuk dalam bekas, kemudian serahkan daging itu kepada peserta korban untuk mereka mengagihkan sendiri. Jika peserta korban menyerahkan kepada pengurusan korban untuk mengagihkan, maka pengurusan korban bolehlah mengagih-agihkan daging korban itu berdasarkan wakalah yang telah dibuat oleh peserta korban. Ataupun cara yang ketiga, iaitu peserta korban dia kata kami nak ambil sebahagian lagi kami nak serahkan kepada pengurusan korban untuk mengagihkan. Ini pun boleh. Dan pesanan saya yang terakhir kepada pengurusan korban, maka pengurusan korban ini beramanah, memegang amanah di dalam memastikan ibadah korban terlaksana. Maka amanah yang pertama, jangan sesekali pengurusan korban ambil daging-daging korban, bahagian-bahagian lembu korban daripada peserta-peserta korban ni yang telah mewakilkan kepada mereka tanpa izin daripada mereka. Kalau mereka izin, ambil. Kalau mereka tak izin, tak ambil. Jadi kalau peserta korban contoh, dia telah kata kepada pengurusan korban, ni saya serah kepada pengurusan korban untuk agihkan. Itu bolehlah dibagi kepada orang buat kerja dan seumpamanya. Kalau dia tak wakil, tak boleh kita ambil. Sebaliknya, kita hanya ambil duit pengurusan tu untuk upah dan seumpamanya. Biasanya di tempat kita ni, peserta korban dia taklah berkira sangat. Upah pun dia bagi dalam bentuk duit, dan juga sedekah dalam bentuk daging pun dia bagi kepada orang-orang buat kerja dalam pengurusan korban ni. Itulah sikit sebanyak pesanan yang saya dapat titipkan kepada peserta korban dan juga pengurusan korban di dalam melaksanakan korban berkelompok. Semoga korban yang dilakukan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pahala. Wallahu alam.